عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين على أمور الدنيا والدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini sama-sama kita dipertemukan oleh Allah. Kita berada di dalam rumah Allah pada malam yang ke-12 daripada Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kesemua amal ibadah kita, terutamanya puasa kita di siang hari di bulan Ramadan, dan qiyam kita pada malam hari Ramadan, sedekah jariah yang kita buat. Dan mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan ini membahagiakan ibu dan ayah kita yang berada di alam kubur sana. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pesanan daripada Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali pesan dalam kitab dia yang berjudul Bidayatul Hidayah. Beliau menyatakan, la takun kal hamqal ladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadati amwalihim ma'a nuqsani a'marihim, wa la tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin, fa innahuma rafiqaka fil qabri haitsu yatakhallafu anka maluka wa ahluka wa waladuka wa asdiqauka. Imam Ghazali dia kata, wala takun kal hamqa, janganlah kamu menjadi seperti mana orang-orang yang bodoh, yakni orang-orang yang tak cerdik. Yang mana sifat orang tak cerdik ini antaranya alladzina yafrahuna fi kulli yaumin, mereka setiap hari berseronok, syok setiap hari, biziyadati amwalihim, dengan bertambahnya harta yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka. Maka di sini Imam Al-Ghazali dia bukan menyatakan larangan orang Islam ada harta, tidak dilarang, kerana mengumpulkan harta, suka kepada harta itu adalah fitrah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia. Sebagai contoh firman Allah dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut di antara perangai manusia ni, dia suka kepada perkara syahwat, suka kepada wanita, suka kepada lelaki, suka kepada anak pinak, suka kepada harta yang bertimbun-timbun, suka kepada kenderaan yang selesa, tanaman ternakan. Semuanya itu adalah fitrah yang Allah beri kepada umat manusia. Tetapi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di sini adalah orang yang bodoh itu, mereka apabila bertambahnya harta dan mereka seronok dengan harta tu, dalam waktu dia duduk seronok tu, dia terlupa ma'an nuqsani a'marihim, dia terlupa yang usianya semakin singkat, yakni dia hampir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Imam Al-Ghazali dia kata apa? Kamu apabila adanya harta, kamu gunalah harta kamu itu pada jalan yang menyelamatkan kamu tak kala kamu berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai waktu kena buat keluar zakat, kamu buat keluar zakat. Bila sampai waktu kamu kena bayar sekian hutang orang, maka kamu bayar hutang orang. Bila mana kamu kena puasa dengan nikmat sihat Allah bagi, tak ada halangan, kamu puasa.
Bila kamu ada kemampuan dan ada peluang melaksanakan haji ataupun umrah, kamu pi haji ataupun umrah. Kerana apa? Kerana orang yang cerdik apabila adanya harta, maka dia akan gunakan harta itu untuk menyelesaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ghazali sambung lagi, wala tafrah, janganlah kamu seronok illa kecuali. Maknanya Imam Ghazali suruh kita syuk hak ni dengan apa? Bi ziyadati ilmin aw amalin. Kamu kena seronok apabila bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal kamu pada hari tersebut. Maka tuan-tuan, kita ni 11 hari dah puasa. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak boleh puasa 11 hari bukan satu benda yang mudah. Kerana ada orang sampai hari ni tak boza-boza kan, pukul 10 dia pakai helmet, visor gelap, dia pergi kedai. Lepas tu dia buatlah hinjuk bagi. Kita tanya buat beli, dia kata saya tak apa sihat, dia kata bawa keluar hospital. Dia pederah motor gila punya laju, hak tadi jalan punya slow, motor je punya laju. Pukul awak 10 pagi nasi kandang, sotong, telur mata sebelah, lepas tu bendi 786 kuat taruhati banjir punya. Nah, pukul 10 Allah Ta'ala uji dia tak boza. Abang-abang, akak-akak, Allah Ta'ala bagi kat kita apa? Biziyadati ilmin aw amalin, bertambahnya ilmu, bertambahnya ilmu, bertambahnya amal. Kemarin kita boleh baca Quran, hari ni pun boleh baca Quran. Allah Ta'ala bagi peluang. Hari ni boleh sembahyang tarawih, mari boleh sembahyang tarawih, Allah bagi peluang. Kemarin boleh sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, hari ni pun sama, qabliyah ba'diyah boleh. Allah Ta'ala pilih. Kerana sebab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan kamu kena seronok apabila bertambahnya ilmu dan amal. Sebab apa? Sebab inilah yang membezakan antara mukmin dan kafir, membezakan antara yang mulia dan juga yang hina. Sekiranya kita menyatakan orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang banyak harta, maka kita yakin pada hari ini yang paling banyak duit, yang paling banyak kekayaan adalah orang yang tak beriman pada Allah. Jadi adakah kita mengatakan orang tak beriman mereka mulia, hal keadaan dinisbahkan pada banyaknya harta itu menjadi mulia? Tak. Sedangkan Allah nyatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik, paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Tapi yang membezakan orang Islam yang beriman adalah bertambahnya ilmu, yakni ilmu yang mendekatkan dia pada Allah dan ilmu yang kejapkan lagi iman dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Kerana bagi kejap iman itu perintah daripada Allah. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Dalam surah Sad Allah sebut orang beriman, berimanlah kamu pada Allah. Diulang 2 kali beriman. Mula-mula Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, kita semualah wahai orang beriman. Kemudian Allah ulang lagi aminu, berimanlah kamu. Di situ timbul isu, mengapa Allah Ta'ala seru kita orang beriman, lepas tu dia suruh pula kita beriman kali yang kedua? Adakah kita ni tak cukup iman ke lagu manakah? Maka ditafsirkan ayat tersebut oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitab dia Nidaatul Rahman li Ahlil Iman, menyatakan sebab Allah ulang amanu aminu, wahai orang beriman, berimanlah kamu, 2 kali diulang. Kerana di sana ada manusia yang pada lidahnya menuturkan saya beriman kepada Allah, hal keadaan mereka melanggar perintah Allah. Kerana ada di sana manusia yang menyatakan saya beriman dengan ajaran Islam, saya percaya dengan syariat Islam, tetapi hatinya dendam kesuman dan tak kena angin saja dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada orang kata saya beriman, saya akan puasa, saya yakin kata puasa tu bagus lagu tu lagu ni, tetapi dalam hati dia menyatakan puasa itu melemahkan tubuh badan dia, melambatkan kerja dia, dan tak jadi macam mana hari-hari biasa, membantutkan aktiviti harian dia. Salahkan pada ibadah puasa. Orang yang sedemikian boleh rosak akidah dia, kerana di dalam hatinya itu ada benci pada perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Taala sebut, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Wahai Muhammad, apabila mereka yakni munafik datang kepada kamu, dia berkata apa? Nashhadu innaka la rasulullah, Muhammad kamu tu rasul, kami beriman dengan kamu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui Muhammad itu pesuruh Allah, lebih kenal Nabi Muhammad tu siapa dia. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi wahai Muhammad, mereka yang datang jumpa kamu kata beriman padaku, beriman pada kamu, percaya dengan Islam lagu tu lagu ni, mereka ini adalah lakadzibun, orang-orang yang dusta sahaja. Maka tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Imam Ghazali kata kena seronok apabila dalam hidup kita dalam satu hari ada ilmu baru yang tambah, ada amal yang kita boleh buat. Kerana apa? Fa innahuma rafiqaka. Imam Ghazali kata kerana kedua-duanya yakni ilmu dan juga amal itu rafiqaka fil qabri, akan menjadi teman karib kamu tak kala kamu berada di alam kubur. Haitsu yatakhallafu anka, yang mana waktu kamu duduk dalam kubur tu, kata Imam Al-Ghazali, kamu ditinggalkan, kamu keseorangan. Pasal apa? Yatakhallafu anka, ada orang yang mereka ini tinggalkan kamu. Siapa dia mereka tu? Ahluka, ahli keluarga kita, mati kamu hebat balik, tak tahu dah apa nak jadi. Wa waladuka, dan juga anak pinak kita, dia kambuh dia baca tahlil, doa selamat pi, besok pi pejabat tanah, boh isi borang, sign pusaka kecil 1/3 2/4 ke baga, pak dia duduk dalam kubur sengak dah. Dia takhallafu anka wa waladuka, anak kamu. Lagi sabda lagi, wa asdiqauka, dan kawan-kawan kamu juga akan meninggalkan kamu. Tak ada siapa yang nak teman, tak ada siapa yang nak tolong, tetapi kata Imam Ghazali, yang teman yang tolong kamu adalah ilmu dan juga amal. Jadi tuan-tuan, yang tuan-tuan duk buat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang duk buat, sembahyang tarawihnya dengan selawatnya, dengan baca Quran dan sebagainya, mudah-mudahan itu akan menjadi peneman kita di alam kubur dan menjadi peguam bela kita tak kala kita berdiri di hadapan Allah, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, tak apa nak derah lah boleh, maksudnya semangat nak raya tu ada. Masjid tu tuan tak kala ramai, ada masjid ku duk surut dah, jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita kekalkan ramai macam ni sampailah sampai malam raya, boleh tuan-tuan? InsyaAllah tu doa tu, insyaAllah boleh, insyaAllah tak boleh, tak tahulah benar, kira sebut dulu lah ustaz, kau benar pun tapi tak apalah, kalau tak boleh main masjid ke baga, malam raya jangan lupa berdoa. Maklum, doa jangan lupa malam raya. Beli terak lagi, langsiang tak boleh. Alhamdulillah, steady orang Padang Serai ni, steady. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sama-sama kita doa Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita dan anugerahkan malam Al-Qadar untuk kita semua, rakan-rakan kita. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, ulama menyatakan setiap benda baik yang kita buat, semua pahala tu sampai ke mak ayah kita. Semua pahala yang kita buat di atas muka bumi ni, walaupun kita tak niat pun kat pak kita, hadut dalam kubur 10 tahun dah mati
maka pahalanya itu akan sampai kepada ibu dan ayah kita. Satu. Yang kedua, dengan kebaikan yang kita buat atas muka bumi, Allah Ta'ala bagi sampaikan pahala. Macam mana kita mayang malam ni, mayang tarawih, pahala tu juga sampai pada mak pak kita. Yang kedua, bukan takat pahala sampai, diampunkan dosa mak pak kita dan diangkatkan darjat mak ayah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayuh tuan-tuan, sama-sama kita pulun dan kita terus pulun, kedah pulun, pulun kedah pulun. Pasal apa? Hak baik kita buat tu tuan-tuan, dapat pahala kat mak ayah kita. Kalau tak ada mereka, tak ada kita atas dunia ni, maka itulah cara kita nak balas jasa ibu dan ayah kita dan nak memastikan mak ayah kita dan kita semualah berpijak di tempat yang nyata, iaitulah di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Cukup sekadar tu dahulu pada malam ni. Panjang umur, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.